Okay, open. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung untuk sesi yang kedua. Saya rasa perbincangan ulama sangat menarik di sini. So, boleh follow boleh ya? Kita jalan ni. Ustazah keluar dah apa? Ustazah Adawiyah kita. Wa kadza yuqalu fima syubbiha bis-sabi ya. Begitu juga dalam benda-benda yang makhluk yang disamakan dengan manusia pada kanak-kanak. Yang ditashbihkan, qiyas syabah dia panggil, qiyas syabah. Wa mahallul ibahah, tempat perbahasan adalah harus, bukan wajib. Kama qala al-Bulqini. Bulqini adalah guru kepada al-Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti rahimahullah, seorang mujtahid. Mujtahid dalam mazhab. Dan dikatakan mujtahid mutlak. Dia ada fatwa Bulqini itu, Bulqiniyah. Idza lam yastawli ala sabi wal mar'ati ay wa nahwihima wa illa saru ariqa ma'sumin la yajuzu qatluhum bihaqqil ghalimin. Mahal dia apa dia? Apabila belum lagi kita mengalahkan dia, lelaki dan perempuan. Tapi kalau kita dah tawan, tak boleh. Bila kita dah tawan budak-budak itu dan kanak-kanak perempuan tersebut, dia telah menjadi hak kerajaan, haqqal ghalimin. Maknanya dia telah menjadi hak kerajaan, tak boleh bunuh. Bunuh kita berdosa. Barakallahu fiik. Wala yajuzu, yang ni masalah yang baru. Wala yajuzu ay wa yahrumu qatlu izhaqur ruh. Qatlu maksudnya apa? Izhaqur ruh, membunuh, mengeluarkan roh. Apa juga aliyat atau tools, instrumen yang kita guna untuk bunuh. Qatlu zimmiyin. Siapa zimmi? Orang yang ada dipanggil perjanjian yang kerajaan, ada agreement dan sebagainya. Muwatinin lah, rakyat, warga negara. Ada masalah? Dia slow. Penuh ke berat? Okay, pause. Okay. Boleh tanya nanti sebelah 20 kita buka soalan. Wa muahadid. Muahad atau muahid, boleh baca dua. Orang luar mai Malaysia melancong. Li hurmati qatlihima, sebab kita menjaga kehormatan mereka. Tak boleh kita bunuh mereka. Li hurmat, kerana diharamkan pembunuhan mereka. Li hurmati qatlihima, tidak boleh. Diharamkan membunuh muahad. Dan hadis sebut man qatala muahadan lam yashumma raihatal jannah. Siapa yang bunuh kafir muahad yang datang ke Malaysia, ada pasport dan sebagainya, kita bunuh dia, tidak cium bau syurga. Taib, istinaf, benda yang baru. Walau wajada muttarrun, orang yang ditimpa darurah. Maksud dia ismul fa'il. Muttar ni dia panggil mujmal baina isim fa'il dan isim maf'ul. So boleh jadi isim pada fa'il juga, tapi dia disebabkan dia bukan pembuat darurah, dia ditimpa darurah, dia adalah isim maf'ul, muttarrun. Ta'ama ghaibin, makanan orang lain, orang yang tidak ada di sisi dia. Akala minhu wa rima badalah. Ni satu benda yang baik. Dia makan tapi kena ganti rugi. Dia kena ada ta'wid, dia kena ada ganti rugi, dia ada orang kata apa? Kena garanti baliklah. Kenapa? Kerana ia termasuk ad-dhaman min babi khitabil wad'i. Kerana ganti rugi itu adalah khitab wad'i, bukan khitab taklifi. Idza wujida at-talaf wujida al-badal. Itu kaedah dia. Boleh salin lah? Idza wujida at-talaf wujida al-badal. Bila ada kerosakan, maka adalah ganti ruginya. Al-ghunmu bil-ghurmi, dia dapat makan, dia kena ganti rugi. Dia tak berdosa, cuma kena ganti rugi. Untuk menghalalkan pemilikannya, dipanggil al-mamlukat tudmanu bid-dhaman. Benda yang boleh dimiliki diganti dengan bayaran. Al-madmunat, al-madmunatu tumlaku bid-dhaman. Afwan, ini kaedah dalam mazhab Hanafi. Al-madmunatu tumlaku bid-dhaman. Benda yang boleh diganti rugi dimiliki dengan kita bayar. Au hadirin. Apa maksud hadir? Ai
ta'ama hadirin, ada di sisinya makanan orang yang ada di sisinya. Muttarin ilaih, yang juga berhajat kepada makanan tersebut. Zamhu badlu, orang tu tak wajib bagi pada orang yang mudarat tersebut. Walau wajada muttarun ta'ama ghaibin akala minhu wa gharima badala aw hadirin muttarin ilaihi lam yalzam badlu bi ghairihi illam yufaddil anhu. Ya, dia tidak wajib bagi pada orang lain sekiranya dia tidak diutamakan. Illam yufaddil, dia tidak mengutamakan. Dia yang lebih aula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia pun lapar, kawan dia pun lapar, dia yang lebih aula. Walaupun mungkin di segi syariah diizinkan kita nak bagi padanya, tetapi kita lebih aula. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ibda' bi nafsika, mulakan dengan diri kamu. Di sinilah ketamakan dibolehkan. Bakhil, sebagian bakhil diizinkan bila menggugat nyawa kita. Okey. Jadi lam yalzamhu badluh li ghairi, tak wajib bagi pada orang lain. Wa ahaqu bi liqali sallallahu alaihi wasallam wa ibqa'an li muhjati, kerana lam ini dipanggil maf'ul li ajli. Ibqa'an, kerana untuk menjaga li muhjati, menjaga nyawanya. Muhjah maksud dia apa? Nyawa dia, roh dia. Naam, naam di sini maksud apa? Lakin, tetapi, but, but, tetapi. Dalam kebanyakan kitab turas, fiqhi dan usuli, ataupun kitab-kitab nahwu dan sebagainya, bila letak kalimah na'am, maksud dia listidrak, maksud dia takhsis, pengecualian, pengkhususan. Makna dia lakin, letak dalam kurungan na'am tu kalimah apa? Lakin, tetapi. Boleh dapat? Boleh? Okey. Hari ni semua diam ni, tak ada respon apa. In kana ghairul maliki nabiyan, sekiranya yang bukan pemilik itu adalah seorang nabi, wajaba 'alal malik badluhu lahu. Allahu akbar. Yang lapak itu adalah seorang nabi, maka kita kena bagi utamakan nabi dulu, tapi tak berlakulah. Nabi pun dah wafat. Ini gambaran saja. Mungkin kita katakan mak kita lah, mak kita lapak, kita pun lapak, bagi mak kita dulu. Sebab keagungan mak lebih mulia daripada keagungan diri kita. Fa in athara muttarran musliman ma'suman jaza, macam saya sebutkan tadi. Tapi kata dua-dua dah nak mati, kita utamakan kawan kita yang nak mati juga, yang muslim, yang maksum, yang tidak murtad, yang tidak tinggal sembahyang, yang mana tidak berzina, muhsan, jaza apa? Badluhu, boleh kita bagi kepada orang tersebut. Takdirnya begitu, jaza badluhu lahu. Boleh dapat dah? Boleh dapat? Sonok macam kita ikhnak ni ya. Ya, penuh dengan aqliyah fiqhiyah, penuh dengan ta'lilat, penuh dengan istinbat, ta'lilan wa tadlilan gitu. Yang ni kalau ajak fizikal seronok ni, ada whiteboard apa semua, power. Bal lil idrab boleh jadi ibtal ataupun dia panggil apa? Lintiqal, berpindah. Makna dia tidak membatalkan hukum yang lama. Lintiqal ataupun lil ibtal. Ibtal batalkan hukum yang sebelum tersebut. Jadi bal di sini lintiqal. Ingat tak? Lintiqal. Bal di sini maksud apa? Lintiqal. Berpindah kepada apa lagi? Bal yusannu, disunatkan lagi, in kana aula bihi kama fi raudah. Kalau orang itu lebih aula, seperti mak dia, bapak dia, ulama dan seumpama dengan dia, pemimpin dan sebagainya. Pemimpin yang soleh lah ya. Kama fi raudah, ay kitab Raudatut Talibin. Biqaulihi ta'ala, Allahu akbar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang yang beriman ini, mereka mengutamakan ke atas diri mereka, ke atas orang lain kepada diri mereka, walaupun mereka ada hajah, khasasah. Wa huwa min syiyamis salihin, itu adalah akhlak, tanda-tanda orang salih. Surah Al-Hasyr. Tapi ini bukan untuk am, untuk am dia kena ada consideration, ini untuk maqam-maqam yang tertentu. Wa kharaja bil muslim, dikaitkan dengan muttarran musliman. Siapa dia? Orang kafir tak diutamakan.
Wal bahimah, binatang nak mati. Biar dia mati, kita hidup dulu, penting. Wabil maksum muraqud dam. Yang dikatakan maksum itu orang yang dihalalkan darah mereka, seperti orang murtad dan seumpama dengan dia. Ketika itu fayajibu ala muttar an yuqaddima nafsahu ala haula, dia wajib mengutamakan dirinya ke atas golongan-golongan yang disebutkan al-madhkurun tersebut. Au di sini litanwi'. Au di sini litanwi'. Tanwi' maksud dia variasi lah untuk pembahagian-pembahagian, ya. Wajada ta'ama hadirin, dia jumpa makanan orang yang ada, tetapi ghaira muttarin, tapi dia tak perlu, dia kenyang dah. Lazimahu badluhu, wajib orang yang kenyang tu bagi makan dekat dia, li maksumin, ya, kerana dia maksum, dia orang yang tidak ada kesalahan, tidak dibunuh, tapi dengan bayaran bithamanin mithlin maqbudin in hadara, dengan pembayaran. Jadi kalau dia ada duit, dia bagilah RM10, RM1. Dia panggil value market lah, harga pasaran. Itu dia panggil athaman mithli, bithamani mithlin. Ya, dengan harga mithil. Kalau kena nak bersifat jadi bithamani mithlin, ini bithamani mithlin maqbudin, makna dia ada possession, bayar segera. Segera. Qabad, ada possession, in hadara, kalau dia ada. Wa illa fa fi zimmati, kalau dia ada duit lah, ada hadir, kalau tak jadi hutang, liability. Wa illa fa fi zimmati ai masuk dalam hutang, jadi dia jadi apa, debt lah, hutang. So kredit lah, hutang. Masuk konsep kat kredit tu ada lah, tapi tak ada guna apa, masuk dalam hutang dia, kemudian nanti bayar pada hari-hari akan datang. Wala thamana lahu illam yadhkuruhu. Tariqahruhu, kita beri paksa dia bagi makan, sebab nak mati ni. Wa akhud ta'am wa in qatalahu, kita boleh ambil makanan tersebut walaupun kita terpaksa bunuh dia. Yang ni kita wukuf kat sini. Makna dia, kenapa sampai bunuh? Sampai sekarang ni saya tidak melihat dia punya munasabah dia. Wallahu a'lam. Ini adakah siasat syar'iyah ke apa, saya tak tahu. Tapi di segi fiqh boleh bunuh sebab kita nak selamatkan nyawa kita. Tetapi di sini kita lihat ada nauk daripada ta'lilat yang perlu dikaji. Kenapa sampai bunuh? Wala yadmanuhu biqatl, dia tak kena ganti rugi. Dia bunuh orang tu tak payah ada apa ganti rugi. Illa in kana musliman, melainkan dia orang Islam. Kita kena bayar lah, ganti rugi. Tetapi itulah, pujuk lah, kalau kita bahasa kita ni, pujuk lah, takkan sampai bunuh kan. Wal muttarru kafirun ma'sum, kalau orang kafir yang mudarat, yang ditimpa darah itu kafir tapi dia tidak boleh dibunuh, seperti muahad dan zimmi, fayadmanu, kita kena ganti rugi. Kama bahthahu Ibnu Abi Dam, seperti yang dikaji. Bahas ni kalimah kepada kajian ijtihad, research lah bahasa sekarang ni, oleh Ibnu Abi Dam, kena bayar juga kepada kafir yang maksum. Bahagian yang keempat atau yang ketiga, boleh kira balik apa au ni, bukan pilihan. Au ni tanwi', maksud dia terbagi pada isu apa? Wajada muttarrun maitatan, dia jumpa bangkai. Wa ta'ama ghairi, jumpa makanan orang lain. Maksud di depan ada dua, satu bangkai, satu makanan halal tapi milik orang lain. Lam yabdhulhu lahu, dia tak nak bagi kepada kita. Au maitatan wa saydan haruma bi ihramin, jumpa bangkai tapi kita jumpa makanan, kita dalam keadaan ihram, tak boleh makan lah. Jumpa binatang ternakan, kena bunuh je, sedangkan orang yang berihram tak boleh bunuh binatang ternakan, tak boleh berburu. Au harama, ataupun au haramin, di tanah haram, berada di tanah haram. Di tanah haram tak boleh kita bunuh juga, tak boleh berburu. Ta'ayyanatil maitatu, maka menjadi apa? Fardhu ain kepada dia makan bangkai itu. Itu panggil ta'ayyanat, ai sarat fardhu ainatin.
Ay sara al-maitatu fardhu ainin. Maksud dia bangkai itu menjadi fardhu ain ke atasnya untuk dia makan. Itu maksud ta'ayyanat. Maksud dia mukhayyar, tak jadi mukhayyar. Jadi wajib muayyan. Wajib ada dua. Wajibun muayyan, wajibun mukhayyar. So ketika ini tidak menjadi wajib mukhayyar. Ada keadaan yang jadi wajib mukhayyar yang kita bincang sebelum ini. Dia boleh makan dan dia boleh pilih yang ni, yang mana dia nak. Seperti bangkai dan juga apa yang kita bincangkan tadi. Dia ada dua bangkai, ya. Bangkai sama ada bangkai itu bangkai binatang yang halal ataupun bangkai binatang yang haram. Dua-dua dia boleh makan, sama saja. Dia panggil apa? Wajib mukhayyar. Tetapi ini dia tak panggil wajib mukhayyar, dia panggil apa? Wajib muayyan. Ai laisa lil mukallaf ayu tahyirin, dia tidak ada tahyir. So dia kena makan juga bangkai tersebut daripada makan orang. Ini berbeza dengan mazhab Maliki, dia mentarjih dengan apa nama dia, qiyas. Maksud dia apa tarjih qiyas? Dia makna dia makanan halal itu lebih ringan hukumnya. Kalau haram boleh ganti. So dia mentarjih sebab makan makanan orang yang halal haram li ghairi. Yang ni haram li dhati. So Maliki melihat kepada maksad, melihat kepada istihsan, istihsan. Baik. Wa yahillu qat'u juz'i nafsi. Dia boleh potong sedikit daging dia. Li aklihi, untuk dia makan ketika mana nak mati. In faqada nahwa maitatin, kalau dia tak jumpa seperti bangkai. Wa kana khawfa apa nak sebut ni? In faqada nahwa maitatin wa kana khawfun qat'ahu wa kana khawfa qat'ihi aqal. Begitu. Wa kana khawfu qat'ihi aqal. Dan kebimbangan dia memotong kulitnya agak ringan. Ni macam kes potong kaki lah. Okey. In faqada nahwa maitatin wa kana khawfu qat'ihi aqalla. Kebimbangan, risiko di sini. Risiko dia agak lebih rendah daripada dia mati. So dia potong paha dia sikit, makan itu lebih ringan daripada dia mati. Allahu akbar. Kenapa? Kalau dia tak makan langsung, maka dia akan mati. So mati itu lebih berat daripada makan daging sendiri. Okey, soalan, kalau mati sebab tak makan bangkai jadi berdosa? Ya, berdosa. Dan Sayyidina Ibnu Abbas menganggap sebagai dosa besar, seperti dia membunuh diri. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Mana dia? Wa yahrumu qat'u ba'dihi li ghairihi minal muttarrin. Tapi tak boleh potong untuk orang lain. Dia potong daging dia tak bagi kepada orang lain yang darurah, tak boleh. Dia hanya untuk dirinya sahaja. Yajuzu li lahu wala yajuzu li ghairihi. Ya. Lianna qat'ahu li ghairihi laysa fihi qat'ul ba'di li istibqa'il kulli. Kerana memotong sebahagian dirinya untuk orang lain bukanlah memotong sebahagian untuk kekalkan semua. Jadi dia yang pula yang mati. Baik dia kekalkan diri dia daripada kekalkan orang lain. Naam, lakin in kana dhalika al-ghairu nabiyyan, tapi kalau orang tu nabi, insya-Allah boleh. Lam yahrum bal yajib, tidak haram, bahkan makna dia di sini dia intiqal. Maksud dia bukan setakat harus, tetapi yajibu wajiban ainiyan. Allahu akbar. Wallahu alam. Selesai kita masalah darurah dan kita akan berpindah kepada masalah makan bangkai yang halal pula. Makna dia hukum darurah dah selesai. Tuan-tuan dah dapat dawabit, kaedah, boleh baca, boleh gali, boleh buat nota, boleh buat modul, boleh buat macam-macam. Dan ni untuk orang yang ikut pengajian halal eksekutif, wajib belajar bab ni. Ya, wajib belajar bab ini. Okey, kita buka soalan sekejap. Kalau ada, sebelum kita berpindah ke tajuk baru, far'un fi bayani ma yahillu aklu min amwatil hayawanat. Bab yang menerangkan pada makanan-makanan yang halal dimakan. Maksud dia
bayani syai'in. Maksudnya apa-apa jenis makanan yang halal kita makan daripada bangkai-bangkai binatang, hayawan. Ada siapa tanya? Kita masuk dia qawaid darurah dah selesai dah. Dan yang tu boleh buat nota. Siapa rajin, subhanallah. Berapa muka surat kita belajar? 1, 2, 3, 4. Tak ada soalan, kita boleh teruskan insya-Allah. Far'un daripada perbahasan makan bangkai. Darurah jugalah. Tapi tak masuk dalam darurah. Makanan yang halal. Walana maitatani halalani. Maksud dia indana muslimin ada dua bangkai yang halal kita makan. Wa huma apa dua-dua itu? As-samak wal jarad. Alif lam itu untuk apa? Lil jinsi. Maksudnya semua jenis ikan termasuk ikan paus. So kita istinbat daripada mana? Istinbat daripada alif lam jinsi. Jinsul samak yang dikatakan ikan bilik, ikan apa ke semua halal. Kalau binatang dua alam adakah dimakan dua alam? Syafi'i tak boleh lah. Wal jarad itu semua jenis belalang. Satria baju hitam tak boleh lah. Dia belalang lain. Walau tengok li ta'mim walau biqatli majusiyin, walaupun binatang tersebut dibunuh oleh orang majusi. Allahu akbar. So persoalannya yang jual ikan itu orang Cina, yang tangkap itu orang bukan Islam, yang pergi apa dia siang itu orang bukan Islam. Boleh tak kita beli ikan tersebut? Boleh. Dapat dah sijil halal? Dapat. Sebab dia ikan. Okey. Li khabari sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani as-samaku wal jaradu. Dihalalkan kepada kami, maksud Allah Ta'ala yang halalkan kepada kita dua bangkai itu ikan dan juga belalang. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang dhaif tetapi diterima wa alaihi al-amal, qabul dia. Maksudnya diterima pakai oleh para ulama semua mazhab. Allahu a'lam. Jelas? Fayahillu akluhuma, maka halal. Maksud yajuzu makan ikan dan juga belalang. Wa bal'ahuma, dan kita telan. Allah, telan ikan tanpa kita masak. Wa illam yushbihi samakal masyhur, walaupun tidak menyerupai, yang sangat menarik, walaupun tak menyerupai ikan yang masyhur seperti apa? Anjing laut, kakalbin. Wa khinzir, babi laut. Kalau kita tengok babi laut halal dimakan, dapat saja halal. Wa farasin, kuda laut. Wa kariha qat'uhuma hayyain. Wa kuriha, makruh kita potong ikan dan belalang dan semua jenis makanan laut itu dalam keadaan mereka hidup. Ikan tengah duduk ni kita pi bersiang, makruh. Tetapi dalam mazhab Hanbali haram. Dalam mazhab Hanbali hukumnya haram, tapi tak elok. Melainkan ikan keli, ikan yang lambat mati terpaksa kita siang dululah. Okey. Kakalbin wa khinzirin wa farasin, kuda laut. Wa yukrahu dhabhahuma illa samakatan kabiratan yatulu baqauha fayusannu dhabhuha. Makruh kita sembelih ikan yang hidup lah. Melainkan ikan yang besar, tunggu dia mati lambatlah. Ikan keli pun macam besar jugalah, lambat nak mati. Yatulu baqauha, lambat sangat. Panjang hidup dia. Maka disunatkan kita sembelih. So ikan yang lain tunggu mati je. Jangan sembelih. Tapi bersiang sembelih ikan apa? Ikan temenung, ikan kembung duk tengah bergerak, kita pergi sembelih dia, makruh. Ini persoalan dia. Wa yahrumu ma ya'ishu fi barrin wa baharin kadifda wa saratan. Ketam kan? Wa yusamma aqrabil ma'. Kalau jengking air, ketam ni. Ketam yang hidup dua alam ni, bukan sebab ketam lah. Diharamkan makan yang hidup dua alam, seperti fi barin, di darat dan di laut, seperti katak dan ketam yang dapat. Kalau ketam laut tak ada masalah. Wahayyah, ulat laut. Wa nasnas ni saya tak tahu apa makhluk dia.
Dia macam beruk. Rupa dia. Wa timsah, buaya. Mazhab Maliki boleh makan buaya. Wa sulahfah bi dhammis sin wa tafil lam. Sulahfah. Li khubthi lahmiha, sebab daging dia kotor. Ni makanan-makanan yang hampir sama. Saya pun tak pernah nampak. Kalau siapa ada gambar boleh tunjuk apa sulahfah ni. Walinahyi an qatl difda', sebab Nabi pun larang bunuh katak. Dia kotor dan tidak elok dimakan. Faidatun rawa al-Qazwini. Ini dalam kitab apa ni? Seorang ahli sejarah. An Umar radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tapi saya tak tahu hadis ni sahih atau tidak sahih. Inna Allah khalaqa fil ardi alfa ummatin. Allah Ta'ala cipta dalam bumi ini ada 100 umat. Ada 1000 umat. Alfa ummatin, ada 1000 umat. 600 ataupun 600 fil bahar. Dalam laut ada 600 kumpulan, 600 umat. Subhanallah, sebab tu laut banyak. Wa 400 fil bar. Dan 400 pada bangsa ada di atas darat. Subhanallah. Kalau hadis ini sahih, maknanya tak menafikan, sebab memang makhluk Allah Ta'ala ni banyak di muka bumi ni. Wa qala Muqatil, seorang ulama tafsir, Ibnu Hayyan. Jadi daripada mufassir yang besar, tabi'in. Anak murid kepada Salim dan juga Ikrimah, anak murid kepada Ikrimah siapa dia? Anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Atha ibn Abi Yasar dan Hasan al-Basri saduqun fadilun, seorang yang adil. Mana kedudukannya seperti hadis Hasan, saduqun fadilun. Baik. Dia kata apa? Lillahi ta'ala 80,000 alamin. Bagi Allah Ta'ala ada 80,000 alam. Makna dia makhluk Allah Ta'ala terlampau luas. 40,000 fil bahar, ada 40,000 kumpulan di dalam laut. Wa 40,000, 40,000 di atas darat. Jelas tak? Banyak makhluk dia. Allahu Akbar. Wa damani, dua darah yang halal. Halalani wa huma al-kabid. Kabid ni kita makan limpa ni. Yang kita duk makan hati lah. Hati. Limpa hati. Hati ya, kabid. Wattihal, limpa. Wattihalu, limpa yang kita makan. Bikasih tak, so bila kita makan hati ayam tu, dia daripada darah halal. Kemudian limpa dia, makan halal. Alhamdulillah, sedap. Orang makan, saya suka makan hati ayam. Tapi kalau lembu saya tak lepi. Lagi lembu makan, hati lembu tak makan. Tapi hati ayam, insya-Allah ta'ala. Baik. Li hadithi uhillat lana maitatani wa daman, as-samak wal jarad wal kabid wat tihal. Rafa'u Ibnu Majah merafu'kan kepada Rasulullah SAW. Maksud dia kata hadis Nabi yang bersabda. Tetapi bisanadin dhaif, hadis sanad dia dhaif. Pematannya makbul tapi sanadnya dhaif. Masuk rijalnya dhaif. Itu masuk sanad, masuk dia ai rijal ruwah. Kalau kita nak cek Ibnu Majah. Ibnu Majah ni banyak hadis dhaif, tetapi bagus dibaca, susunan dia bagus dan sebagainya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa sahahu al-Baihaqi wa waqafahu alaih. Imam Baihaqi menyatakan sahih tapi mauquf ke atas Ibnu Umar. Maksudnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tak tahu, saya tak ingat. Sulahfah penyu atau kura-kura. Cek kamu saya tak perasan. Kalau penyu okey. Baik. Ya. Tanah. Dalam mazhab Syafi'i itulah keadaannya. Ada qaul dhaif, dia boleh ganti dengan sabun bila tidak ada tanah.
Ya, tapi benda ni boleh dikembangkan oleh JAKIM lah. Sebab kita kena tengok juga, iaitu apa, dia takut tanah tu merosakkan barang-barang mesin dan sebagainya. So kita boleh guna alternatif ketika mana hajah. Sebab kita tak maulah sapu tu sampai rosak mesin. So benda ni, tapi benda ni kena bincang lah. Mungkin kita boleh minta pihak Halal JAKIM bincang lain, tengok dalam industri macam mana. Mungkin barang-barang yang tidak boleh disertu oleh tanah, kita boleh ganti dengan bahan yang lain. Ataupun kita basuh saja kerana darurah. Ya? Darurah tu barang-barang kena jaga juga. Daya'ul mal. Tidak barang rosak. Baik. As-sahih. Mana dia tadi? Wa qala hukmuhu hukmul marfu'. Dia berkata apa? Kata Imam Baihaqi, hukumnya seperti marfu'. Makna dia walaupun Ibnu Umar yang sebut, tapi seperti mana Rasulullah sebut, sebab dia tidak majal ijtihad. Bila hadis mauquf, dia berbentuk macam bercanggah dengan kaedah qiyas, maka dianggap sebagai marfu' hukman, mauquf lafzan. Mauquf lafzan. Telur dimakan, telur dihalalkan dalam hadis. Siapa yang pergi sembahyang Jumaat waktu kelima, faka'annahu qarraba baydatan. Setelah dia telah menderma sebiji telur. Maka ulama istimbat daripada hadis itu, semua telur boleh dimakan, kerana kalau tak Nabi nak sebut sedekah telur. Maksud apa? Itu istimbat ulama, ya. Penyu tak boleh makan. Dia tidak lazim, sebab telur dia bukan penyu lagi, ya. Walidha qala fil majmu' ay al-Imam an-Nawawi dalam kitab Majmu' as-Sahih anna Ibnu Umar huwal qail. Yang kata ni mengikut kajian Imam Nawawi. Subhanallah, Imam Nawawi ni dia mujtahid, mufassir, muhaddis, semua ilmu ada pada dia. Kita ni apa pun tak ada, faqih pun tak, muhaddis pun tak, hanya tukang baca ya, mudaris dan mengajar. Nak capai tahap mereka ni ba'idun. Ba'idul ab'ad, sangat jauh. Yang sahih yang disebut dalam hadis, dalam kalau kita baca kitab Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Asqalani, dia ada sebut hadis ini. Maknanya yang sahih kalau ikut pendapat Imam Nawawi adalah qaulu Ibni Umar. Uhilat lana wa annahu yakunu bihadhi sighatu marfu'an. Maka dengan sirah inilah yang dikatakan marfu'. Makna dia yang kata tu Ibnu Umar, tapi maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatimah ni maksudnya adalah penutup. Penyempurna kepada penutup. Afdalu ma akalta minhu kasbuka min zira'atin. Seafdal makanan yang kamu makan adalah hasil daripada kerja kamu, adalah zira'ah, pertanian. So kalau kita ikut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, jadi petani yang paling banyak pahala. Cuma dari segi perolehan sedikitlah. Tokek yang kaya. Lepas tu kita hak kerajaan kena bantu petani-petani ni up sikit kehidupan mereka, ya. Saya teringin jadi petani tapi tak reti. Li'annaha aqrabu ila tawakkul, kerana ziraah ini lebih banyak dekat kepada kita bertawakal kepada Allah. Sebab kita buat serah pada Tuhan lah, nak tumbuh tak tumbuh. Thumma min sina'atin, kemudian rezeki yang paling terbaik daripada industri. Kita jahit baju, sekarang ni teknologi lah, komputer apa semua tu, tulis buku apa semua tu, antara pahala yang besar. Li'annal kasbah, kerana kita mencari rezeki daripada sina'ah dan ziraah, fiha yahsulu bikiddil yamin. Kita guna semua tangan kanan. Bila kita buat menjahit dan sebagainya, kita jadi tukang masak dan sebagainya, tangan kita yang bergerak itu yang terbaik. Summa min tijarat, yang ketiga barulah perniagaan. Walaupun nombor 3, tapi dia punya revenue dia sangat bagus. Lianna sahabata kanu yaktasibuna biha. Banyak sahabat seorang peniaga, daripada Abu Bakar, Umar, Sayyidina Osman, Ali saya tak pasti dia berniaga tak berniaga, tapi Abu Bakar, Umar, Osman semua peniaga. Wa yahrumu ma yadurru al-badana aw al-aqla kal-hajari wat-turabi waz-zujaji was-summi kal-afyun. Haram memakan. Wa yahrumu ay aklu ma syai'un. Ma itu syai' nakirah. Maksud dia makan apa-apa jenis yang memudaratkan badan, akal, seperti batu tak boleh makan, tiba-tiba makan telan batu, ataupun tanah, ataupun kaca, ataupun racun. Kal-afyun. Di sini ulama istimbat sebenarnya rokok haram, sebab rokok dah menjadi racun yang sangat berbahaya. Dulu makruh, tapi berdasarkan kaedah ni naik kepada haram. Wa huwa labanu al-khashkhash. Ini adalah susu kepada binatang. Nama al-khashkhash. Nabatun.
Oh, labin. Bukan laban, labin. Dia macam chewing gum lah. Getah. Afwan, bukan susu. Dia macam getah daripada tumbuh-tumbuhan. Labin maksud dia, apa nama dia, macam getah. Tumbuh-tumbuhan lah ni lah. Apa, afyun, dadah, ganja. Itu zaman dulu. Sekarang ni diproses lagi teruk. Haram. Macam labin lah. Laban susu. Lianna dzalika mudirrun, kerana semua afyun, ganja, shisha pun saya tak tahu ganja jenis lah. Apa-apa jual jenis yang racun, kesimpulan dia mudirrun, memudaratkan anggota badan. Wa rubbama yaqtulu, mungkin boleh membunuh bila ambil terlebih. Seperti dadah. Dadah seperti syabu, dadah seperti apa lagi ya? Nikotin, semua berat-berat belaka. Rubbama yaqtulu, dia boleh membunuh. Wa qad qala Allah Ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tuhan telah berkata, jangan mencampakkan diri kamu ke dalam lembah ke apa? Kebinasaan. Kita habis sikit. Wa qala Zarkashi fi syarh tanbih, saya tak ada kitab ni. Dia syarah kepada tanbih Imam Syirazi. Wa yahrumu aklu syawa'il makmur wa huwa ma yukfa'u alaihi ghita' ba'da istiwa'ihi li idrarihi bil badan. Haram makan makanan bakar. Saya tak tahu ni apa, makanan apa ni. Dia jenis racun juga ni. Dia ada penutup kerana dia memudaratkan anggota badan. Okey. Dia jenis macam shisha apa semua tu lah. Tapi nama dia macam tu. Syawa'al makmur. Jadi tutup, dia ada penutup. Lebih kurang shisha tu. Wa yusannu, masuk bab makan. Wa yusannu tabqu tabassut, disunatkan kita meninggalkan kemewahan berlebihan fi ta'amil mubah, dalam makanan yang harus. Makan sederhana. Fa innahu laisa min akhlaqis salaf, itu bukan akhlak orang salaf tu. Dia makan macam Arab lah. Kambing hujung sana. Betul. Hada idza lam tad'u ilaihi hajatun kathirat dhaif. Ini kalau tidak ada keperluan seperti menjamu tetamu. Ada tetamu, elok kita apa nama dia panggil apa? Ada tetamu, elok kita jamu lebih sikit. Ni kita makan seorang-seorang banyak, tetamu main jamu satu mata. Terus sangat ada orang kedekut tu. Tetamu main sikit jamu. Kopi pun cayak. Ni saya main kopi pekat. Teh pun teh apa tau. Nampak sikit-sikit. Wa aqati tawsi' 'ala al-'ayad, dan waktu-waktu yang kita elok jamu anak-anak makan luas. Seperti bulan puasa, perayaan, tambahlah hari jadi, jamulah elok sikit. Begitu. Ni tak nak fiqh ni, saya tambahnya kata ada dalam kena hari jadi ada. Ni bukan, ni saya. Kayaumi Ashura, hari Ashura, kita jamu apa? Makan bubur Ashura. Okey. Wa yaumail 'aidi, dua hari raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha, makan sedap-sedap sikitlah, ya. Ni jamu cuk kodok. Walam yuqsad bidzalika at-tafakhuru, tak diniatkan untuk bermegah-megah. Aku tengok masak 20 hidang, hang masak berapa? Tak boleh. Wa takatsur, berlumba-lumba. Al-kahakubut takatsur, nak tunjuk siapa masak lebih banyak. Tak boleh, itu haram. Bukan haram pasal banyak, haram sebab niat. Bal yutibi khatir dhaif, untuk mengelokkan jiwa seorang tetamu, bagusnya tuan rumah ni. Ni tak nak kena jaga juga perasaan dia. Wal ayal, hati-hati anak-anak ni, pak ni kedekut sungguhlah, jamu ikan kering, hari-hari ikan kering. Plus dengan kicap. Lebih sikit bau bawang. Wa qada'i wa tarihim, dan nak menunaikan hajat mereka, mimma yashtahun, yang mereka inginkan. Sekali-sekala kena jamulah anak-anak makan sedap. Telur ikan ni kalau ada mampu lah. Kalau tak mampu tu nak buat macam mana, kita berusaha lah. Sebab menggembirakan keluarga juga sebagai daripada ibadat. Menarik kitab ni ya, Masya Allah. Wa fi i'ta'in nafsi syahawatiha al-mubahati madhahibu, afwan, wa fi al-mubahata, jadi sifat kepada syahwat, dia maf'ul. Madhahibu hakaha al-Mawardi, untuk memberi jiwa ni dia punya tuntutan nafsu ni, syahwat dia yang diharuskan. Ada mazhab banyak yang dibicarakan oleh Mawardi dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, ada 24 jilid. Subhanallah, kitab tu nak melatih, kitab tu lebih perbincangan lebih
usuli daripada kitab Majmu'. Kalau siapa baca, walaupun kitab dia bukan muktamad dalam segi fatwa, tapi dia punya pembahagian penulisan dan dia panggil apa, bentuk penulisan usuliyun dia dalam pembahasan fiqh sangat menarik. Kita belajar usul fiqh daripada kitab Al-Hawil Kabir 24 jilid kalangan Imam Mawardi Qadi Al-Mawardi. So kadang-kadang kita nafsu kena bagi juga. Nak makan sedap, takkan tak boleh langsung. Ni bulan puasa, so makan biskut, tak jadi. Kita beli udang sikit, isuk ketam sikit, ikan sikit. Tapi yang berlebih-lebih tu lah tu, dia semua dia beli. Dia pergi pasar malam, teh tarik, fresh orange, tebu, nira, semua jenis ada makhluk. Nanti orang tanya, ustaz, macam mana buffet? Saya tak makan tahu apa, saya pasal happy. Ada tanya orang lain lah. Al-awwal man'uha wa qahruha li alla tatgha. Mazhab yang pertama, kita kena halang nafsu kita sampai tak makan langsung. Yang sampai dia melampau. Allahu akbar, ketatnya. Wa tsani i'ta'uha tahayyulan ala nasyatiha wa ba'tan li ruhaniyatiha. So kita bagi kepadanya untuk menggerakkan dia bagi aktif. Kadang nafsu kena jaga juga. Nafsu ni macam hayawan lah. Kalau kita bagi lebih, kita bagi sederhana. Untuk membangkitkan semangat rohani. So kena makan. Kau ingin nak makan kambing, boleh Ustazah, insyaAllah makan kambing sebelum puasa ni. Order sekok kambing. Qala wal ashbah, pendapat yang lebih syabih kepada kaedah syar'iyah, at-tawassutu bainal amrayn. Sederhana lah. Makan kambing tapi janganlah sampai seorang-seorang sekok. Gitu. Ambil bau sudah lah. Dia seorang macam Arab pun, jamu seorang sekok. Dia makan 2 tangan. Ngap sana, ngap sini. Tu perut macam ni. Baik. Lianna fi i'ta'iha an-nafsi, maksud dia al-kulla salatatun alaihi, kita dapat kuasai dia. Wa fi man'iha baladah, kalau kita halang nafsu mutlak, maka jadi tak cerdik pula. Jadi kita ni macam nikmat Allah Taala bagi. Tu cerita dia. Penutup dia, alhamdulillah kita selesai bab makanan ni. Siapa ikut, alhamdulillah boleh follow dengan baik. Wa yusannu al-hulwu, makan makanan yang manis, madu apa-apa, minal at'imah, daripada jenis makanan, wa kasatil aidi ala ta'am, makan berjemaah lah. Wa an yahmadallaha, memuji Allah Ta'ala aqiba akli wa syurbi. Setiap kali kita makan dan minum dah selesai, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Wa rawa Abu Dawud bi isnadin sahih, Abu Dawud dalam sunannya meriwayatkan dengan sanad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam idza kana akala aw syariba qala, bila Nabi makan dan minum selesai, Nabi bersabda, Nabi berkata, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawarahu, maksud memudahkan masuk ke dalam badan kita, wa ja'alahu makhraja, dan jadikan dia sampai tempat keluar, insya-Allah. Menjadi kita rezeki, insya-Allah, dengan doa yang kita baca ni, banyak doa yang kita boleh amalkan, menjadi jalan keluar kepada kita, jalan yang baik kepada makan ini, untuk kita mungkin mudah apa dipanggil apa untuk buang sebagainya, insya-Allah taala. Itu doa yang kita boleh amalkan. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja, insya-Allah. Kita akan sambung insya-Allah bulan puasa ni. Ada bulan puasa buat juga, tapi sebelum puasa Jumaat pertama bulan 4 kita ada diskusi khas fiqh puasa melalui kitab Iqna'. So jangan lupa untuk follow berapa hari bulan, Jumaat yang pertama, Jumaat bulan 4 yang pertama kita akan buka jilid yang pertama. Ya, kita kena tapi yang penting Jumaat pertama. Jumaat yang pertama insya-Allah kita baca kitab Iqna'. Okey, 3 jam kita baca insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal jawab. Okey, kita buka soal jawab. Silakan.